Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah Cik Mariam binti Ahmad serta rakan-rakan yang mendengar video pembentangan kami pada hari ini. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 1 akan membentangkan keistimewaan Undang-Undang Jenayah Islam dibandingkan dengan Undang-Undang Jenayah Sivil. Berikut merupakan nama-nama ahli kumpulan kami iaitu Nurul Nabila Atika binti Ma'aruf, Ain Nazira binti Kainuddin, Ahmad Harizuddin bin Muhammad Sani serta Nur Zakia binti Zulkifli. Baiklah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kumpulan kami memulakan dan mengupas isu ini dengan lebih lanjut, perlulah kita sama-sama mengetahui perkataan-perkataan serta definisi-definisi yang termaktub dalam tajuk kami, iaitu yang pertama adalah undang-undang. Hadirin dan hadirat sekalian, kalian semua tahu tak apakah itu undang-undang? Baiklah, saya Ahmad Harizuddin akan memperjelaskan pendahuluan bagi tajuk ini. Undang-undang mengikut Kamus Dewan Bahasa definisikan sebagai sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat tertentu yang berada dalam sesebuah negara tersebut. Jadi, persoalan yang timbul berkaitan undang-undang adalah mengapakah undang-undang diwujudkan? Baiklah, di sini saya memperjelaskan. Undang-undang dicipta dan diwujudkan di sesebuah negara adalah disebabkan oleh penelitian, pemerhatian serta kajian yang dilaksanakan dalam pelbagai aspek. Tamsilnya adalah dari segi aspek kekeluargaan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Tidak dinafikan juga bahawa di Malaysia telah mengetengahkan hal ini di dalam rukun negara Malaysia yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dan prinsip ini secara sahnya mesti dipatuhi oleh semua rakyat dan juga warga negara Malaysia. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, tahukah kamu semua bahawa kesalahan jenayah juga merupakan satu daripada aspek yang terpalit dengan pemerhatian dan penelitian bagi pengubalan sesuatu undang-undang. Tetapi, apakah itu jenayah? Mari sama-sama kita saksikan dan saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Jenayah adalah sesuatu perbuatan yang menyalahi atau melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Skop jenayah amat luas dan mengambil pandangan daripada pelbagai sudut. Ada setengah salah laku yang dianggap sebagai jenayah di Malaysia, manakala tidak bagi setengah negara yang lain. Sebagai contoh, di luar negara iaitu di Amerika Syarikat, pasangan yang tidak mempunyai ikatan yang sah dari segi perkahwinan boleh duduk sebumbung dan menjalani kehidupan seperti biasa, manakala tidak di Malaysia dan ia merupakan suatu jenayah yang dipandang serius. Jenayah dan undang-undang amat berkait di antara satu sama lain. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, setelah mengetahui definisi-definisi yang saya sertakan sebentar tadi, maka marilah sama-sama kita semua melangkah setapak dan memahami dengan lebih lanjut mengenai kaitan ataupun hubung kait antara undang-undang dan juga jenayah. Undang-undang jenayah adalah suatu hukuman yang dicipta bagi seseorang individu yang disabitkan dengan sesuatu kesalahan. Jadi di sini terdapat dua perihal undang-undang bagi hukuman sesuatu jenayah yang sedia ada pada hari ini, iaitu yang pertama adalah Undang-Undang Jenayah Islam dan yang kedua adalah Undang-Undang Jenayah Sivil. Meskipun begitu, seseorang hakim perlu mengenal pasti undang-undang yang perlu diguna pakai sebelum memutuskan sesuatu keputusan. Maka di sini, kedua-dua perihal tersebut iaitu Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang Jenayah Sivil memainkan peranan yang penting. Undang-Undang Jenayah Islam merupakan suatu peraturan yang telah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran
dan ianya dari Yang Maha Esa, iaitu Allah SWT. Kita sering maklum bahawa sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui dengan kesemua perkara yang terjadi di atas muka bumi ini. Manakala Undang-Undang Jenayah Sivil pula merupakan pelaksanaan sesuatu hukuman yang digubal oleh sesuatu pemerintah bagi sesuatu kawasan ataupun negeri. Undang-undang tersebut merupakan hak ciptaan sepenuhnya oleh manusia di atas muka bumi. Seterusnya adalah terdapat 3 pelaksanaan undang-undang bagi jenayah Islam, iaitu qisas, hudud dan juga ta'zir. Manakala Undang-Undang Jenayah Sivil pula terdapat banyak pelaksanaan seperti sebatan, penjara dan sebagainya. Baiklah, tujuan atau matlamat utama perundangan Allah SWT dalam jenayah Islam adalah menyeluruh, iaitu dari segi menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Manakala Undang-Undang Jenayah Sivil pula masih terdapat kekurangan, tidak menyeluruh dan masih tidak dapat penerimaan sejagat. Allah SWT telah menetapkan hukuman yang setimpal kepada jenayah yang melanggar hak keistimewaan kesucian agama Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Manakala jenayah sivil pula sering berubah-ubah di atas beberapa faktor dan pindaan yang dilaksanakan oleh setengah negara. Undang-undang sivil lebih mengutamakan hak-hak asasi manusia. Jadi di sini terdapat banyak hak-hak asasi manusia yang wujud disebabkan beberapa faktor dan perkara pada zaman pemodenan dan milenium ini. Contohnya adalah seperti hak kebebasan individu. Seterusnya kita pergi kepada isu dan perbincangan. Dalam konteks ini, kami akan mengupas isu-isu yang berlaku di negara Malaysia serta membincangkan dan membandingkan keistimewaan antara Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang Jenayah Sivil. Sebelum itu, saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan hukum qisas dan diyat, hukum hudud dan hukum ta'zir. Qisas dari segi bahasa adalah mengikut sesuatu yang terdahulu, manakala dari segi istilah pula, pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan. Sebagai contoh, bagi kesalahan bunuh dibalas dengan hukuman mati, manakala bagi kesalahan membutakan mata dibalas dengan hukuman membutakan mata dan sebagainya. Tujuan bagi pelaksanaan hukuman qisas ini adalah yang pertama, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat atas akibat melakukan kesalahan yang termasuk dalam hukuman qisas. Yang kedua pula adalah untuk menunjukkan bahawa agama Islam adalah satu agama yang syumul. Pelaksanaan hukuman qisas ini terbahagi kepada 3 kaedah. Yang pertama, diqisas, iaitu menjatuhkan hukuman mati atau membayar diat, iaitu denda sebanyak 300 ekor unta, atau ahli waris memaafkan pesalah. Seterusnya kita pergi kepada contoh kes yang berlaku di negara kita pada suatu ketika dahulu, iaitu kes pembunuhan yang sangat kejam yang melibatkan seorang jutawan kosmetik, Datuk Susdawati Lawiyah, yang dibunuh oleh bekas peguam dan 2 orang pekerja ladangnya. Mereka telah dijatuhi hukuman mati atas kesalahan membunuh dengan sengaja. Secara rasionalnya, hukuman mati yang dilaksanakan adalah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Ini bertujuan bagi mendidik masyarakat di luar sana di samping memberi pengajaran kepada pesalah itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada Undang-Undang Jenayah Islam yang kedua, iaitu hukum hudud. Kita pergi kepada maksud hukum hudud. Dari segi bahasa, hudud bermaksud menahan atau mencegah. Dari segi istilah pula, kesiksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah. Kadar hukumannya tidak boleh dipinda sama ada dikurang atau ditambah. Terdapat 6 kesalahan hudud. Yang pertama, zina. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga adalah hirabah, iaitu merompak. Yang keempat, minum arak. Yang kelima, murtad. Dan yang keenam adalah qazaf. Qazaf ialah menuduh orang berzina tanpa sebarang saksi. Tujuan bagi pelaksanaan hukuman hudud adalah yang pertama, untuk mendidik masyarakat agar tidak mempermainkan undang-undang Allah. Yang kedua pula adalah untuk menimbulkan rasa gerun dalam setiap diri individu untuk melakukan jenayah. Bagi kaedah pelaksanaan hukuman hudud,
adalah mengikut mahkamah atau mahkamah syariah mengenai hukuman yang akan dikenakan jika disabit kesalahan hudud. Contoh isu yang pernah berlaku di negara kita adalah isu mengenai orang Islam yang ingin berpindah agama ke agama Kristian, seperti yang berlaku pada kes Sharifah Nur Hafiza Wan Husin yang pada asalnya adalah seorang Muslim dan kemudiannya memeluk agama Kristian. Tiada hukuman yang dikenakan ke atasnya. Menurut Undang-Undang Jenayah Islam, bagi seseorang Muslim yang telah menukar agama Islam ke Kristian yang ini murtad, hendaklah dijatuhi hukuman mati setelah diberi peluang sebanyak 3 hari bagi memikirkan kewajaran keputusan untuk pindah agama tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Secara rasionalnya, hukuman mati wajar dikenakan ke atas mereka yang murtad. Ini bagi menjaga kesucian agama Islam dan menimbulkan rasa gerun dalam diri setiap individu untuk melakukan jenayah. Seterusnya, kita pergi kepada hukum ta'zir. Jenis kesalahan bagi Undang-Undang Jenayah Islam yang berikutnya ialah hukuman ta'zir. Dari segi bahasa, perkataan ta'zir didefinisikan sebagai menolak atau menghalang. Dari segi istilah pula, ia adalah sejenis hukuman yang tidak ditetapkan kadar atau bentuknya terhadap kesalahan-kesalahan yang selain hukuman qisas, hudud, diyat dan kifarat. Tujuan hukuman ta'zir dilakukan adalah untuk menghalang orang lain daripada melakukan kesalahan tersebut dan juga untuk menghalang pelaku daripada mengulang kembali kesalahan yang sama. Dengan kata lain, ia bertujuan untuk memberi peringatan kepada pelaku dan orang ramai supaya merasa gerun dengan hukuman yang akan dikenakan. Hakim merupakan orang yang diberi kuasa untuk menentukan bentuk hukuman ta'zir ke atas kesalahan jenayah yang dilakukan, kerana kepastian hukuman ini tidak dijumpai disebabkan oleh syarat pelaksanaan hukuman yang masih tidak dipenuhi bagi perbuatan jenayah tersebut. Salah satu contoh jenayah yang dikenakan hukuman ta'zir ialah perbuatan lesbianisme. Salah satu perbuatan seks bebas iaitu lesbianisme atau disebut juga musahaqah membawa maksud perlakuan seks seorang wanita terhadap wanita yang lain sama seperti yang dilakukan oleh lelaki ketika bersetubuh dengan wanita. Mengapa lesbianisme dikenakan hukuman ta'zir? Ianya kerana para ulama mengatakan perbuatan musahaqah adalah sama dengan perbuatan mubasyarah, iaitu hubungan badan antara lelaki dan perempuan yang tidak melibatkan kemasukan zakar ke dalam faraj. Oleh demikian, ia dikenakan hukuman ta'zir dan bukannya hudud. Perbuatan ini jelas haram berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Berdasarkan dari tersebut, jelaslah bahawa Islam melarang perlakuan homoseksual ini yang mana bertentangan dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi. Bukan itu sahaja, dosa melakukan perbuatan lesbianisme ini adalah dianggap zina di sisi Allah. Salah satu contoh kes lesbianisme yang berlaku adalah di mana 2 orang wanita ditangkap di dalam kereta dalam percubaan untuk melakukan hubungan seks sebelum kedua-duanya mengaku melakukan hubungan kelamin sejenis. Kedua-dua individu akhirnya dijatuhi hukuman denda sebanyak 3,300 dan 6 kali sebatan. Keputusan tersebut dibuat oleh hakim syar'i. Menurut hakim syar'i tersebut dalam penghakimannya, kesalahan yang dilakukan adalah serius dan bertentangan dengan fitrah yang ditentukan Allah. Menurutnya lagi, hukuman setimpal perlu dikenakan bagi memberi peringatan dan pengajaran kepada pesalah serta masyarakat umum. Jelasnya, hukuman yang dicantumkan adalah bertujuan untuk memberi pengajaran kepada kedua-dua pelaku tersebut supaya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Bukan itu sahaja, kesedaran masyarakat umum terhadap perbuatan jenayah tersebut juga dapat ditingkatkan. Secara kesimpulannya, pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam ini sentiasa sesuai untuk diamalkan sepanjang zaman. Kerana hakikat bahawa undang-undang ini datang dari Allah sudah jelas memberi keyakinan kepada kita untuk meletakkan kepercayaan terhadap hukum yang telah diwujudkan. Pertikaian yang sering berlaku di kalangan umat Islam adalah berpunca dari kejahilan dalam ilmu pengetahuan agama Islam yang telah menyebabkan mereka tidak yakin dengan kebijaksanaan Allah yang telah mengatur undang-undang ini sebagaimana yang telah terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah.
Oleh itu, pihak berwajib perlu bertanggungjawab bagi membantu menyelesaikan dan mengubah mentaliti masyarakat mengenai Undang-Undang Jenayah Islam. Tuntasnya, Undang-Undang Jenayah Islam ini membawa banyak kebaikan berbanding Undang-Undang Sivil. Sekian, itu sahaja daripada kami mengenai keistimewaan Undang-Undang Jenayah Islam berbanding Undang-Undang Sivil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.